Baik, bismillahirrahmanirrahim. Okay, jadi macam biasa sebelum kita mula, kita akan perdengarkan dulu bacaan Al-Manzumah Al-Baiquniyah kita, insya-Allah. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi manna ala man yasha'u min ibadihi bitalabi ilmi syar'i wa dhalika fadlullah yu'tihi man yasha' wallahu dhul fadlil 'azim. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad al-qail man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi menganugerahkan, memberikan kepada kita kesempatan untuk kita menuntut ilmu agama, dan demikianlah fadl Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada sesiapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan Allah lah pemilik al-fadl.
Al-Azim. Seterusnya salawat dan salam kita panjatkan ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah bersabda, sesiapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada hamba-Nya kebaikan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada hamba-Nya itu kefahaman dalam ilmu agama. Dan seterusnya salawat dan salam ke atas ahli keluarga baginda, para sahabat dan mereka yang mengikuti para sahabat sampai ke hari kiamat. Baik, insya-Allah. Hadirin para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita dah masuk siri yang ke-6, perbahasan berkenaan dengan istilah-istilah, mustalahat, perbahasan istilah-istilah dalam hadis. Suka untuk saya ingatkan, kita dah hampir melepasi separuh dah. Kita dah melepasi separuh daripada matan Al-Manzumah Al-Baiquni. Sebelum ni kita dah ada membahaskan 5 siri, hampir 15. Separuh dah, 15 daripada bait Manzumah. Manzumah Baiquniyah ni adalah manzumah yang pendek. Dia ada lebih kurang 32 ke 33 bait sahaja. Rangkap sahaja, 34 rangkap, dan kita dah lebih daripada hampir separuh lah, 15. Jadi insya-Allah kita akan membahaskan berkaitan dengan istilah-istilah yang berlegar dalam ilmu hadis. Istilah-istilah dalam ilmu hadis. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan masuk kepada perbahasan bait yang ke-16, rangkap yang ke-16 berkenaan dengan hadis mursal. Jadi qala an-Nazim rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Berkata Nazim Al-Baiquni, dia kata wa mursalun minhu as-sahabi saqat. Wa mursalun minhu as-sahabi saqat. Jadi Al-Imam Al-Baiquni rahimahullah dia telah meletakkan satu definisi. Apa itu hadis mursal? Hadis mursal. Jadi hari ini insya-Allah kita akan pergi hadis mursal. Hadis mursal menurut An-Nazim, menurut penulis ini, An-Nazim ini adalah gugur as-sahabi. Minhu, padanya itu adalah ada sahabat yang saqat, ada sahabat Nabi yang digugurkan dalam sanad. Maksudnya dalam rantaian sanad, contohnya sanad daripada Abdul Razak, daripada Ibn Jurayj, daripada Atha, kemudian ada satu sahabat, kemudian tiba-tiba terus Nabi SAW. Jadi digugurkan sahabat. Definisi Imam Al-Baiquni rahimahullah ini dikritik, dan ramai ulama hadis tidak bersetuju dengan pendefinisian Imam Al-Baiquni. Sebab apa? Sebab ulama tak terima definisi Al-Imam Al-Baiquni rahimahullah, sebab kalau betul yang digugurkan itu adalah sahabat, kalaulah betul sahabat yang gugur dalam sanad, sepatutnya hadis ini tidak menjadi isu. Kerana majoriti ulama hadis menghukum hadis mursal sebagai hadis yang dhaif dan tidak boleh diterima sebagai hujjah. Jadi macam mana kalaulah justifikasi Al-Imam Al-Baiquni rahimahullah yang menggugurkan sahabat, maksudnya tiada sahabat, jadi automatik hadis itu menjadi dhaif? Tidak logik, agak-agak tidak boleh dipakai, sebab sahabat semuanya adil. Dan kalaulah tabi'in menggugurkan, mengambil hadis daripada sahabat, menggugurkan sahabat, hadis itu masih lagi sepatutnya boleh dianggap sahih, boleh dianggap sebagai sahih, sebab sahabat tidak berbohong. Jadi ulama mengkritiklah. Jadi pendefinisian Al-Imam Al-Baiquni rahimahullah. Jadi kata Al-Imam Ibn Hajar, dia mendefinisikan hadis mursal ini sebagai ma rafa'ahu at-tabi'in ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis yang disandarkan oleh tabi'in kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendefinisian yang lebih tepat. Maksudnya tabi'in dia berkata something terus kata kepada Rasulullah. Seorang tabi'in tiba-tiba dia kata Rasulullah kata. Sepatutnya dia kena ada sanad lain, yang lain, mungkin daripada tabi'in yang lain, kemudian daripada sahabat, kemudian kepada Rasulullah. Jadi definisi yang tuntas dia adalah al-hadis alladhi saqata fi akhir isnadihi man ba'da at-tabi'in sawa'un kana at-tabi'i kabiran aw saghiran. Hadis mursal adalah hadis yang terputus sanadnya di bahagian akhir sanad, iaitu selepas tabi'in. Tak kiralah sama ada tabi'in itu besar ataupun tabi'in yang kibar tabi'in ataupun tabi'in junior, tabi'in yang saghir. Jadi boleh jadi terdapat kebarangkalian tabi'in mengambil hadis daripada seorang perawi yang lain, tetapi tak dapat dipastikan siapakah perawi itu. Atas sebab ini hadis mursal dikira sebagai hadis dhaif. Dia bukan semata-mata kerana gugur sahabat. Gugur sahabat.
Jadi ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah hukum status hadis dhaif ini? Apakah hukum status hadis mursal ini? Macam tadi saya kata, majoriti muhaddisi menilai hadis mursal sebagai hadis yang dhaif dan tidak boleh diterima kerana hilang syarat penting dalam hadis, penerimaan hadis, iaitu sanad bersambung. Ingat tak sanad kita bincang pasal hadis sahih, 5 syarat nak menentukan kesahihan hadis. Yang pertama sekali itu sanad ittisalus sanad. Jadi apabila sanad terputus pada akhir sanad selepas Nabi itu, kemudian sahabat, kemudian ada satu tabi'in, terputus, maka hilang salah satu syarat penting dalam penerimaan hadis, automatik jadi dhaif. Baik, jadi terdapat ulama yang khilaf ataupun berbeza pendapat dalam berkenaan dengan hadis mursal. Jumhur ulama hadis kata hadis mursal dikira sebagai dhaif dan ditolak. Ini kebanyakannya ulama hadis, hatta ulama usul fiqh berpegang dengan pendapat ini. Okey, baik. Pendapat kedua kata diterima. Antaranya yang menggunakan pandangan ini adalah Imam Abu Hanifah, hatta Imam Malik dan Imam Ahmad. Tetapi mereka menerima bahawa untuk berpegang dengan hadis mursal ini dengan beberapa syarat. Iaitu yang pertama sekali, perawi yang menggugurkan sanad itu, mursil adalah isim fa'il lah, orang yang menggugurkan, yang melakukan irsal. Yang menggugurkan sanad itu adalah orang yang siqah. Orang yang menggugurkan satu orang perawi di akhir sanad itu adalah seorang yang siqah. Barulah hadis mursal ini diterima. Dan mursil itu, orang yang melakukan irsal itu adalah mengambil riwayat daripada perawi yang siqah. Mengambil periwayatan daripada perawi yang siqah. Ini satu pendapat. Tapi majoriti ulama hadis menolak dan menghukum hadis mursal sebagai hadis yang dhaif. Itu satu. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam perbahasan hadis mursal, dia ada lagi satu istilah, mursal as-sahabi. Mursal sahabi. Mursal tadi apabila kata Imam Baiquni gugur sahabat lah. Tapi ulama kata, majoriti ulama kata apabila tabi'in menyandarkan satu hadis direct kepada Nabi SAW. Dia merafakkan, tabi'in merafakkan kepada Rasulullah. Ada lagi satu istilah, mursal sahabi. Apa itu mursal sahabi? Mursal sahabi adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat, tetapi sahabat itu tidak mendengar secara direct ataupun tidak mengambil, mempelajari hadis itu secara direct daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi faktornya sama ada sahabat itu mungkin dia berjumpa dengan Nabi ketika dia masih lagi kecil. Mungkin dia terlalu muda. Jadi dia tak dengarlah certain hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi selepas Nabi wafat, dia dengar pula hadis tu mungkin daripada sahabat lain. Tapi dia tak mention sahabat tu. Dia tak mention sahabat Nabi tu. Dia terus direct. Dia sebagai sahabat, dia terus bagi tahu, kata Nabi bagi tahu. Ini kita panggil mursal as-sahabi. Ataupun mungkin atas faktor dia masuk Islam lewat. Jadi apabila dia masuk Islam lewat, waktu dia bukan Islam, waktu dia kafir, mungkin adalah something hadis yang Nabi cakap dekat sahabat-sahabat lain, dia tak join lagi sebab dia kafir, dia tak beriman, dia musyrik. Tapi lepas dia peluk Islam, dia jadi sahabat Nabi, dia sempat berjumpa dengan Nabi SAW. Kemudian Nabi wafat, mungkin dia dengar hadis daripada sahabat-sahabat lain, tapi dia tak mention sahabat tu, dan dia terus kata Nabi kata. Mungkin the moment Nabi kata tu masih lagi dia belum bukan Islam. Ini dipanggil mursal as-sahabi. Jumhur ulama juga bersepakat, ulama hadis menerima mursal sahabi sebagai hadis yang diterima, makbul, hadis yang boleh diterima sebagai hujah ataupun dalil. Kalau cukuplah dia punya syarat-syarat ini tadi. Sebab apa? Sebab masyhur di kalangan ulama kerana seorang sahabat itu dia dikira sebagai satu, dia jujurlah. Sahabat dia tidak berbohong atas nama Nabi, udul. Sahabat ni dia takkan mereka-reka hadis atas nama Nabi. So kalau sahabat mendengar daripada dengar daripada Nabi, which means betul. Contoh, antara contoh sahabat kita boleh kata Aisyah ketika mana Nabi wafat umurnya masih lagi muda. Jadi mungkin ada momen-momen
Nabi cakap hadis yang Aisyah tak sempat dengar. Ataupun Abdullah bin Abbas. Ini sahabat-sahabat yang ketika Nabi wafat umurnya masih lagi belasan tahun. Kan? Abdullah bin Abbas ketika mana Nabi wafat umur dia baru 13 tahun. Sangat muda Abdullah bin Abbas. Tetapi Abdullah bin Abbas antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Antara 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Aisyah muda, Abdullah bin Abbas muda, Abdullah bin Umar muda. Ini antara sahabat-sahabat muda junior, sahabat-sahabat junior yang muda tapi banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika ada periwayatan hadis mereka yang mursal, dengar daripada sahabat lain tapi tak sebut sahabat itu, dan kita tolak ataupun terus kita kata dhaif, maka akan ada problem lah, akan ada masalah. Dan sahabat-sahabat ni, kaedah dia, sahabat-sahabat ni kulluhum udul. Mereka ini semua adil. Jadi mursal sahabi adalah hadis yang diterima, siqah. Baik. Itu satu perbahasan. Masih lagi dalam rangkap yang ke-16. Wa mursalun minhu sahabi saqat. Sambungan dia wa qul gharib ma rawa rawin faqat. Wa qul gharib ma rawa rawin faqat. Okey, kita masuk kepada perbahasan yang seterusnya, istilah yang seterusnya, iaitu istilah hadis gharib. Apa itu istilah hadis gharib? Apa itu hadis gharib? Kita throwback sikit. Sebelum ni kita ada bincang istilah hadis ahad dalam perbahasan rangkap Al-Baiquni yang ke-12. Rangkap bait yang ke-12, azizun marwi ithnaini aw thalatha, masyhur marwi fawqa ma thalatha. Perbahasan hadis aziz dengan hadis masyhur. Sebenarnya dia ada yang ketiga, iaitu hadis gharib. Ketiga-tiga ini di bawah payung istilah hadis ahad. Hadis ahad tidak mencapai syarat mutawatir, jadi dia menjadi hadis ahad. Hadis ahad ni diterbahagi kepada tiga. Dia ada masyhur, dia ada aziz, dia ada gharib. Masyhur, hadis yang diriwayatkan oleh mungkin 3 orang. 3 orang atau lebih, tapi tidak mencapai tahap mutawatir. Aziz diriwayatkan oleh 2 atau 3. Aziz. Maksudnya diriwayatkan oleh 2 atau 3 orang perawi di setiap tingkatan ataupun tabaqah. Boleh jadi 2 orang sahabat, kemudian 2 orang tabi'in, kemudian 2 orang tabi'in dan sebagainya. Masyhur tadi lebih daripada 3 atau lebih. Ada lagi satu istilah yang kita sampai sekarang ini adalah hadis gharib. Apa itu hadis gharib? Hadis gharib didefinisikan oleh Al-Imam Al-Baiquni rahimahullah sebagai hadis gharib ma rawa rawin faqat. Apa yang apabila dia diriwayatkan oleh seorang perawi sahaja, yang diriwayatkan oleh satu orang perawi sahaja di, kita boleh kata di setiap tingkatan tabaqah sanad. Seorang sahabat, kemudian hadis itu diriwayatkan oleh seorang tabi'in, kemudian diriwayatkan oleh seorang tabi'in contohnya, kan? Jadi hadis ini dikira sebagai hadis gharib. Hadis gharib. Ataupun dia boleh jadi keadaan hadis tu diriwayatkan oleh ramai, tiba-tiba sampai dekat dia seorang je hadis tu. Kemudian dia seorang je bersendirian meriwayatkan hadis tu. Mungkin 3 orang sahabat, kemudian beberapa orang tabi'in, tapi dia seorang je yang dengar kemudian hadis tu. Dia dikira sebagai dia juga dikira sebagai tafarrada. Dia bersendirian dalam meriwayatkan hadis itu. Dia sebagai madar sanad, center of the sanad. Boleh jadi macam tu juga. Nama-nama lain selain daripada hadis gharib, kita panggil hadis al-fard, hadisul fardun, hadis fard, hadis yang seorang. Ataupun la yutaba alaih, hadis tu tidak ada jalan lain untuk diikuti melainkan jalan tu sahaja. Hadis gharib ni dia boleh jadi 2 jenis. Pertama sekali gharib mutlak, yang kedua gharib nisbi. Gharib mutlak adalah gharib yang mana sanad hadis tu dalam satu dunia, daripada dulu sampai sekarang, hanya ada sanad dan jalan tu sahaja, hanya ada periwayatan itu sahaja, tak ada jalan lain dah. Ini kita panggil gharib mutlak. Gharib nisbi adalah gharib, hadis yang gharib bersendirian, tetapi mungkin gharib nisbah kepada satu-satu negeri ataupun buldan, bilad. Contoh macam hadis tu hanya gharib di Hijaz, tetapi tidak gharib di Basrah ataupun Kufah. Bila dia pergi tempat lain, hadis tu dia tak gharib, tapi bila sampai kat satu tempat lain, hadis tu gharib. Orang tak meriwayatkan hadis tu kat situ. Boleh jadi gharib nisbi. Ataupun gharib di sisi satu-satu orang ulama.
Kan? Mungkin dia meriwayatkan hadis itu daripada A'mash, daripada jalur A'mash sahaja. Tapi tidak melalui jalur ulama lain. Dikira gharib nisbi. Contoh macam hadis gharib ni, hadis yang famous juga. Saya pernah bawa contoh banyak kali kan. Hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, kan? Hadis tu diriwayatkan oleh Umar, seorang sahabat saja. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Aqamah bin Qais, seorang. Kemudian diriwayatkan oleh Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, seorang. Kemudian diriwayatkan oleh Yahya bin Sa'id Al-Ansari, seorang. Jadi gharib. Gharib. Seorang saja. Di setiap tingkatan pula tu. Tetapi selepas Muhammad bin Ibrahim, selepas Yahya bin Sa'id Al-Ansari, kemudian barulah terpecah menjadi masyhur. Terpecah menjadi masyhur sebab lebih dah daripada 2 atau 3. Lebih daripada 3 dah. Madar. Jadi kita kata center of the sanad, madar of the sanad, hadis ni ada dekat Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Tapi sebelum tu, atas-atas tu sampai kepada Nabi, seorang saja sahabat tabi'in yang meriwayatkan hadis innamal a'malu binniyat. Ini kita panggil hadis gharib lah. Dan tadi tu boleh jadi gharib nisbi. Baik. Jadi jelas hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang, ma rawa rawin faqat, diriwayatkan oleh seorang saja sahabat, ataupun tabi'in, ataupun perawinya lah seorang. Baik. Seterusnya kita pergi kepada matan ataupun rangkap nazam yang ke-17, iaitu wa kull ma lam yattasil bihali wa kullu ma lam yattasil bihali isnaduhu munqati'ul awsali. Yang ke-17. Kita sampai kepada satu lagi perbahasan. Kita panggil hadis ini sebagai hadis munqati'. Kita panggil hadis ini sebagai hadis munqati'. Munqati' adalah hadis yang terputus. Wa kullu ma, dan setiap apa, lam yattasil bihali, setiap apa yang tidak bersambung keadaan isnaduhu, sanadnya. Jadi setiap yang keadaan sanadnya itu tidak bersambung, dia disebut sebagai munqati'. Munqati'. Hadis munqati'. Jadi jelas, hadis munqati', istilahnya, definisinya ialah hadis yang terputus sanad, tidak bersambung sanad. Tidak bersambung sanad di pertengahan sanad. Dia tak kiralah sama ada, boleh jadi seorang, terputus seorang di sanad, atau terputus 2 orang perawi dalam satu sanad, gugur 2 orang perawi, tetapi syaratnya tidak berturut-turut. Sebab kalau terputus 2 orang perawi secara berturut-turut, dia dah jadi hadis mu'dhal. Nanti kita akan bagi hadis mu'dhal. Hadis munqati' juga dikira sebagai hadis dhaif. Hadis munqati' juga dikira sebagai hadis dhaif, kerana hadis yang terputus sanad. Huwa ma saqata min ithnani sanadihi rawin wahidun atau ithnani fa akthar ala ghairi tawali. Ini definisi dia lah. Adalah hadis yang terputus di pertengahan sanad, sama ada 1 orang perawi atau 2 orang perawi, tapi tidak ala tawali, tidak berturut-turut. Ala ghairi tawali, tidak berturut-turut. Baik. Jadi ulama bersepakatlah bahawa hadis munqati' adalah hadis dhaif kerana terputus sanad. Ini semua syarat-syarat macam tadi hadis mursal, hadis munqati', lepas ni hadis mu'dhal. Ini adalah contoh-contoh hadis yang terputus sanad, maka dia tidak mencapai syarat penerimaan hadis. Gugur sanad lah, yang tidak bersambung sanad. Baik. Seterusnya kita pergi sikit lagi. Hadis mu'dhal. InsyaAllah kita pergi malam ni, kita pergi matan yang ke-18 pula. Hadis mu'dhal. Wal mu'dhalu saqitu min husnani. Wal mu'dhalu as-saqitu min husnani. Tengok. Kata Imam Al-Baiquni rahimahullah, An-Nazim, dia kata apa? Hadis mu'dhal adalah apabila perawi yang gugur itu 2. Cuma dia tidak perincikan. Ingatlah, Al-Imam Baiquni dia memang tidak memperincikan terlalu detail, dan susunannya pun tidak tersusun lah dalam dia menyusun nazam ni kan. Tapi dia ada fawaid dia. Jadi Al-Imam Baiquni dia mendefinisikan hadis mu'dhal sebagai apa yang gugur daripada sanad itu 2 orang perawi. Tetapi ulama memperincikan. Definisi mu'dhal ini adalah hadis yang gugur pada sanadnya 2 orang perawi atau lebih secara berturut-turut. Ma saqata min isnadihi ithnani aw akthar ala tawali.
ala tawali. Hadis yang gugur pada sanadnya itu dua orang perawi atau lebih secara berturut-turut. Automatik hadis ni jadi hadis mu'dal. Hadis mu'dal. Dan hadis mu'dal juga dikira sebagai hadis dhaif dan tingkatan dia lebih rendah daripada hadis munqati' sebab sampai dua orang langkau hadis tu lah kan. Jadi nampak sangat terlalu jauh jarak dia. Contoh je lah macam Imam Malik. Imam Malik meriwayatkan terus daripada Nabi SAW. Sedangkan Imam Malik dia wafat pada tahun 179 Hijrah kan? 179 Hijrah. Jauh. Tapi dia meriwayatkan, dia menyandarkan terus hadis kepada Nabi SAW. Sedangkan sepatutnya Imam Malik ni dia tabi'in. Dia tabi'in kan? Ke atba' tabi'. Atas dia sepatutnya ada lagi dua tingkatan, iaitu ada tabi'in seorang dan ada sahabat seorang. Jadi apabila dia menyandarkan terus kepada Nabi SAW, hadis tu dikira sebagai hadis mu'dal. Hadis mu'dal. Contoh macam contohnya sepatutnya daripada Malik, sepatutnya daripada Nafi'. Daripada Nafi' ni tabi'in, kemudian kepada Ibn Umar, sahabat, kemudian baru kepada Nabi SAW. Jadi sepatutnya Malik, Nafi', kemudian Nafi', Ibn Umar, kemudian Ibn Umar, Nabi SAW. Tapi bila Malik terus daripada Nabi, maksudnya dia telah langkau dua orang perawi di atasnya. Baik. Jadi ini dikira sebagai hadis mu'dal. Hadis mu'dal diklasifikasikan sebagai hadis dhaif. Baik, jadi insya-Allah setakat itu sahaja dahulu perbahasan kita pada malam ni. Sepatutnya selepas ni ada lagi dalam rangkap yang ke-18, wa ma ata mudallasan naw'ani. Sepatutnya kita akan bincang pula perbahasan hadis mudallas, hadis tadlis. Tadlis ni ada dua ataupun tiga jenis, panjang sikit lah. Dia ada 2-3 rangkap kita nak bincang. Tapi insya-Allah kita akan sambung kepada perbahasan yang siri yang seterusnya insya-Allah. Jadi setakat itu sahaja dahulu. Jadi kita bincang hadis mursal, hadis gharib, hadis munqati' dengan hadis mu'dal. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.